Tiada keperluan rombak belanjawan negeri Perak 2021. Stadium tertutup Sukma jadi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah petang ini bersama saya Ismail Adnan. Juga bersama-sama saya pada kali ini Syuhaidah Arifin yang akan membawakan perkembangan dari setempat dan juga di negeri-negeri. Silakan Syu untuk perkembangan yang akan dibawakan. Baik, terima kasih Ismail. Baik, lintas langsung hari ini kita mulakan dengan JAKIM bersama Siti Aisyah Al-Basri di Putrajaya. Fokus utama JAKIM hari ini, pendakwah bebas disaran dapatkan sijil pentauliahan mengajar. Perkongsian menarik dari Bumi Kenyalang pula berkisar mengenai komitmen kerajaan negeri untuk memastikan semua rakyat tanpa mengira kaum menikmati manfaat pembangunan negeri. Paparannya akan dikongsi bersama Vanessa Mering. Manakala Muhammad Dia Sahlan yang bersedia di negeri di Bawah Bayu akan membawa paparan mengenai kesaan jalani saringan COVID-19 kepada penduduk di kawasan PKP di Taman Telipuk Ria. Sebelum itu, kita kembali bersama Ismail untuk laporan utama Berita Wilayah. Baik, terima kasih Syuhaidah untuk perkembangan yang dibawakan. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Tiada keperluan untuk mengubah suai belanjawan negeri Perak 2021 yang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada Rabu depan. Demikian jelas Menteri Besar Perak yang baru, Datuk Sarani Mohamad. Dan dalam pada itu, menurut Sarani, belanjawan tersebut akan diluluskan di peringkat Exco sebelum dibawa ke sidang DUN Perak yang akan datang. Saya tidak fikir kita ada masa untuk meneliti ataupun mengubah apa-apa isi kandungan dalam buku bajet yang telah pun dirangka, dibincangkan bersama oleh sebahagian daripada exco yang lama termasuk saya. Saya faham, saya tahu apa yang kandung dalam buku itu, bermakna kita tidak akan mengubah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Dewan Jubli Emas, Kuala Kangsar. Perikatan Nasional PN Perak bersedia bersatu hati dalam menerajui kerajaan negeri selepas kemelut politik yang berlaku. Datuk Sarani berkata UMNO, PAS dan Bersatu akan memperbaiki kelemahan dalam perhubungan ketiga-tiga parti berkenaan. Kita telah pun bersiap sedia untuk menyatukan hati-hati pemimpin-pemimpin dalam ketiga-tiga parti ini. Sudah tentu selepas ini kita akan berusaha untuk mengubat luka jika ada, dan insya-Allah kita akan memperbaiki apa-apa kelemahan dalam hubungan di antara ketiga-tiga parti ini. Beliau juga menjunjung kasih tintah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang menyentuh berkaitan kepimpinan pentadbiran kerajaan negeri serta keprihatinan baginda terhadap nasib rakyat jelata. Terdahulu, Datuk Sarani Adun Kota Tampan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak ke-14. Istiadat angkat sumpah berlangsung di hadapan Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Adalah saya, Sarani bin Muhammad, yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak, bersumpah, berikrar bahawa sesungguhnya saya pada tiap-tiap masa bila-bila dikehendaki memberi dengan seterusnya nasihat-nasihat saya dalam sesingkat mana
dalam daya upaya timbangan saya kepada Yang Maha Mulia Sultan ialah bagi kesempurnaan urusan hal ehwal negeri, dan bahawa tidaklah sekali-kali akan saya sampaikan atau bukakan kepada sesiapa pun sebarang perkara yang akan disampaikan bagi timbangan saya yang sampai ke pengetahuan saya sebagai Menteri Besar, melainkan sebagai yang dikehendaki bagi membolehkan saya menyempurnakan tanggungan-tanggungan saya sebagai Menteri Besar yang di kemudian ataupun sebanyak mana yang harus dibenarkan dengan jalan khas oleh Yang Maha Mulia Sultan. Pelantikan itu bagi menggantikan Adun Cenderia Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu yang meletak jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-13 selepas gagal mendapat sokongan dalam usul undi percaya majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Datuk Sahrani, 59 tahun, merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri dan ahli politik veteran yang cukup berpengalaman. Sebelum menyertai politik, beliau pernah berkhidmat sebagai guru dan penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Perak serta pernah dilantik sebagai Setiausaha Sulit Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Beliau memulakan karier politik pada tahun 1999 selepas dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Lenggong dan kini Adun Kota Tampan. Datuk Sahrani turut mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negeri Perak. Jaminan sokongan padu seharusnya konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan bagi mentadbir urus negeri secara terbaik untuk kepentingan rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih perlu bertanggungjawab membantu rakyat termasuk menyediakan pelbagai keperluan sosial dan meningkatkan taraf ekonomi. Titah Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah, rakyat mahu negeri yang aman makmur dan melaksanakan keadilan serta membina kerukunan. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih rakyat kerana rakyat mempercayai anda. Rakyat meletakkan harapan bahawa anda akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal mereka, membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan, membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka, serta membantu memenuhi sebanyak mungkin keperluan sosial mereka. Baginda bertitah dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Titah Baginda sejak pilihan raya umum ke-14 sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar Perak dilakukan dan ia bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Rakyat jelata, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19, jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu kekuatan. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi, janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud. Tanggungjawab dan amanah tidak harus sama sekali dipandang ringan atau diringankan. Sementara itu, 5 ahli Dewan Undangan Negeri mengangkat sumpah jawatan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Istiadat berlangsung di hadapan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah.
Mendahului akad sumpah Adun Sungai Manik Datuk Zainul Fazli Fahrudin, Adun Lintang Datuk Muhammad Zulkafli Harun dan Adun Rungkup Datuk Syarul Zaman Yahya. Turut mengangkat sumpah Adun Kampung Gajah Datuk Dr. Wan Nur Rashikin Wan Nordin dan Adun Bota Khairul Syahril Muhammad. Datuk Muhammad Zulkafli, Datuk Syarul Zaman, Datuk Dr. Wan Nur Rashikin dan Khairul Syahril sebelum ini menjadi exco di bawah pentadbiran Datuk Seri Ahmad Faisal Azumo. Manakala Datuk Zainul Fazli pernah berkhidmat sebagai exco ketika kepimpinan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Selepas istiadat mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Kerajaan Negeri Perak, Sultan Nazrin berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama petugas media di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Baginda meluangkan masa kira-kira 15 minit bersama lebih 50 petugas media. Dalam sesi ramah mesra ini, baginda menzahirkan penghargaan tinggi kepada petugas media yang melaksanakan tanggungjawab secara komited demi melaporkan dan menyiarkan berita kepada rakyat. Dan seperti yang dititahkan baginda dalam titah diraja pada istiadat pelantikan dan angkat sumpah jawatan Menteri Besar pagi tadi, penghargaan tinggi dizahirkan kepada petugas media yang berpanas terik dan dibasahi hujan di luar istana. Baginda bertitah media melaporkan dan menyiarkan berita secara bertanggungjawab. Penghargaan juga dizahirkan kepada anggota PDRM yang membantu menjaga ketenteraman. Baik, perkembangan seterusnya, Stadium Tertutup Sukpa di Kuantan bakal dijadikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC bagi pesakit positif COVID-19 bermula esok. Menurut Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Pahang, Muhammad Zaira Shahli Shah Zakaria, mereka yang ditempatkan terdiri daripada 115 pesakit berisiko rendah yang tidak memerlukan rawatan khusus dari kluster Jalan Genting di Bentong. Menurutnya, persiapan PKRC kini sudah berada di tahap 70%. Kita telah pun membincangkan semasak-masaknya tentang keadaan keselamatan di Sukpa dan pihak masyarakat tak perlu bimbanglah. Kita telah pun membuat kawalan yang sangat ketat di Sukpa ini. Dan sebelum Sukpa ini betul-betul ready, kita akan bawa mereka ke sini. Setelah kita pastikan semua telah bersedia dan telah pun cukup, baru kita bawa mereka ke sini. Sukpa dipilih kerana berhampiran dengan pusat rawatan intensif COVID-19 yang memudahkan pergerakan doktor-doktor pakar untuk ke PKRC itu selain berada jauh dari penempatan penduduk. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi tinjauan persediaan Stadium Tertutup Sukpa sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 negeri itu. Sehingga semalam seramai 1,186 orang kontak rapat telah disaring bagi kluster terbabit. Di Johor, seramai 4,715 individu ditahan polis sepanjang OP COVID-19 antara 18 Mac hingga 7 Disember lalu. 4,715 daripadanya merupakan warga tempatan. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche memaklumkan tangkapan dibuat di pusat-pusat hiburan seluruh negeri dengan 3,748 telah dituduh di mahkamah. Kita pun terus membuat operasi, tuan-tuan. Ada tanggapan yang dibuat di setiap daerah, tuan-tuan. Terus kita buat pemantauan. Saya yakin masih ada lagi yang melanggar syarat ataupun yang dibenarkan beroperasi tapi langgar syarat. Sejak 24 Mei hingga 7 Disember lalu, 4,869 kompaun dikeluarkan dengan 2,438 telah dibayar. Beliau bercakap kepada pemberita di Johor Bahru. Terdahulu, Datuk Ayub melakukan tinjauan pematuhan SOP di Pasar Borong Pandan. Seorang wanita berusia 20 tahun ditahan selepas menyamar sebagai pegawai polis berpangkat inspektor pada Selasa lalu. Suspek ditahan di Kampung Bukit Batur, Bacok selepas polis menerima laporan daripada seorang wanita yang curiga dengan suspek yang juga tinggal di rumahnya dalam tempoh seminggu. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Syafi'in Mamat berkata, siasatan awal mendapati suspek yang berasal dari Sabah dipercayai datang ke Kelantan iaitu rumah pengadu kerana mempunyai hubungan dengan anak lelakinya. Bagaimanapun, anak lelaki pengadu ketika itu sedang menghadiri kursus di Ibu Negara. Ini berkawan dengan seorang anak kepada pengadu lah, yang berada di Kuala Lumpur.
Jadi apabila datang daripada Sabah, terpaksa kuarantin selama 14 hari di Kelantan. Selepas di kuarantin ni, baru suspek ni pindah ke rumah keluarga lelaki tersebut. Daripada seminggu tu baru nampak perbuatan-perbuatan perempuan ini yang agak ganjil dan yang memberi rasa tidak senang kepada keluarga lelaki tersebut. Tambah beliau, suspek yang berkenalan dengan anak lelaki pengadu menerusi media sosial kini direman selama 7 hari bermula 8 Disember untuk membantu siasatan. Berdasarkan siasatan, suspek pernah melakukan kesalahan sama pada 2017. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan kerana menyamar sebagai penjawat awam dan Seksyen 89 Akta Polis kerana memiliki peralatan polis. Baik, sebelum berlintas langsung ke negeri-negeri, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Sharifah Faridah. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat bersama Map Malaysia untuk informasi terkini keadaan cuaca. Baiklah, kita teruskan dengan melihat kepada imej satelit terkini. Diperhatikan buat masa ini kelembapan agak tinggi lebih tertumpu di sekitar kawasan di pantai barat Semenanjung dari bahagian selatan Kedah hingga ke bahagian negeri Johor, juga kawasan pedalaman negeri Pahang. Juga diperhatikan kelembapan juga tinggi ketika ini untuk kawasan di bahagian barat negeri Sarawak, begitu juga utara negeri berkenaan, juga di kebanyakan kawasan untuk negeri Sabah. Dan untuk melihat apa yang berlaku ketika ini untuk kawasan-kawasan tersebut, kita teruskan dengan paparan gemerara terkini. Dimulakan dari Semenanjung, diperhatikan hujan yang berlaku sejak awal petang tadi masih lagi berlanjutan ketika ini untuk kawasan-kawasan di sekitar negeri Pantai Barat, termasuklah negeri Pahang, dan juga hujan yang berlaku ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang ini. Untuk kawasan di sekitar selatan Semenanjung, di bahagian negeri Johor ini sedang berlaku hujan dari buk petir menyeluruh untuk kawasan-kawasan berkenaan, dan kita jangkakan juga ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan seterusnya untuk Sabah dan Sarawak, diperhatikan juga hujan sedang berlaku sejak petang tadi dan berlanjutan sehingga ke waktu ini untuk kawasan di sekitar bahagian Mukah, Bintulu, Sibu, juga kawasan di Bintulu serta kawasan di Limbang dan juga Miri untuk negeri Sarawak. Untuk kawasan Sabah juga sedang berlaku hujan dan ribut petir. Amnya untuk kawasan di bahagian pantai barat termasuklah pedalaman negeri Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan dan juga bahagian di bahagian timur negeri Sabah disandarkan amnya, dan kita jangkakan juga ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang ini. Lokasi berlaku ribut petir boleh menyebabkan kelajuan angin sehingga 50 km sejam dan juga ketampakan boleh jatuh merosot di bawah 4 km. Untuk itu, orang awam dinasihatkan untuk berhati-hati kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang boleh berlaku. Seterusnya melalui amaran keadaan laut terkini, dijangkakan sehingga ke 11 Disember nanti kategori pertama masih lagi dikuatkuasakan untuk kawasan perairan Condor dan juga Reef North. Dan untuk dalam tempoh sehingga 11 Disember ini, risiko kepada untuk pengguna bot-bot kecil. Dan seterusnya, kita ke ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Sharifah. Assalamualaikum.
Dapatkan sijil pentauliahan mengajar untuk menyampaikan sebarang ceramah agama di mana-mana platform. Itu saranan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Untuk laporan penuh, kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Siti Aisyah Al-Basri. Silakan Aisyah. Terima kasih Syu. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, sijil pentauliahan amat penting bagi memastikan pendakwa-pendakwa bebas daripada sebarang kesalahan, kontroversi, pertikaian dan seumpamanya yang boleh menimbulkan keresahan masyarakat. Namun jelasnya Jawi berhak menarik balik sijil pentauliahan bagi pendakwa yang disabitkan kesalahan. Dan mereka ni perlu pada saya sebab mereka mempunyai ilmu dan juga pengalaman, walaupun mungkin ada satu atau dua orang yang mungkin dia mempunyai ilmu dan hanya dikembangkan dalam program reality, tetapi bila mereka berada di lapangan mungkin mereka ini perlu untuk digilap balik ataupun mungkin mereka perlu memahami bahawa mereka membawa wajah seorang ustaz daripada asatizah yang ada. Beliau menjelaskan daripada segi kesalahan undang-undang, pendakwah yang tidak bertauliah dan melakukan kesalahan di wilayah persekutuan akan dikenakan tindakan melalui Seksyen 11 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 atau Akta 559 dengan denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Katanya, stesen-stesen televisyen juga disaran untuk mendapatkan nasihat JAKIM dan juga pihak berkuasa agama sebelum menerbitkan sebarang program realiti berkonsepkan keagamaan. Pendakwah yang ingin memohon pentauliahan untuk berdakwah di wilayah persekutuan boleh mengemukakan permohonan kepada pejabat mufti. Agihan dana zakat akan lebih sistematik menerusi aplikasi MyWakalah. Aplikasi ini merupakan inisiatif Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi membangunkan pengurusan dana yang lebih efisien tanpa perlu berurusan secara manual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ahmad Syukri Yusof, inovasi sebegini dapat mempercepatkan permohonan mereka yang layak menerusi skim wakalah sekaligus membolehkan dana zakat diagihkan sendiri kepada golongan asnaf. Yang pohon sekarang ni 1,655. Kita target pada tahun ni, kalau ada 118 baki tu, kita target dalam 200 juta wakalah. Baki tu semua orang akan apply melalui MyWakalah. Yang ada ni, yang data yang kita bagi ni 1,655 yang mohon secara fizikal, yang hantar borang, kita proses bagi borang. Tapi yang akan datang ni kita sasarkan, maknanya dalam 80 juta orang akan mohon melalui MyWakalah untuk bulan 12 ini saja. Yang boleh guna aplikasi MyWakalah ni, kita yang akan invite mereka. Maknanya kita akan bagi kepada mereka link MyWakalah ini. Dalam masa sama, setiap agihan yang dibuat perlu dilaporkan menerusi aplikasi ini bagi memastikan agihan tidak tersasar daripada objektif ditetapkan. Pelancaran platform tersebut telah disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang menyambut baik inisiatif tersebut. Aplikasi itu boleh dimuat turun menerusi Google Play Store dan Apple App Store secara percuma. Menerusi aplikasi ini, PPZ Mawib menyasarkan RM690 juta jumlah kutipan zakat bagi tahun ini. Sebagai tanda prihatin terhadap musibah banjir yang mula melanda beberapa kawasan seluruh tanah air, Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADIM mengambil inisiatif mewujudkan bilik gerakan banjir di ibu pejabatnya. Ia bertujuan menyelaraskan usaha-usaha membantu masyarakat yang terjejas dengan bencana tersebut di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, selain di ibu pejabat, bilik gerakan itu turut dibuka di pejabat-pejabat YADIM di semua negeri. InsyaAllah, saya nak ucap terima kasih kepada YADIM yang diketuai oleh Ustaz Haji Nasaruddin Hassan dan juga dibantu oleh
staf-staf Yadin, rakan-rakan daripada atasan sampai bawahan yang tidak kenal erti jemu dan putus asa, bahkan sentiasa menyampaikan bantuan. Setakat ini, Yadim telah memulakan operasi menyalurkan bantuan kepada mereka terjejas banjir sejak Oktober lalu di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Inisiatif di bawah Sektor Pembangunan Ummah dan Wanita Yadim ini telah bekerjasama dengan beberapa badan bukan kerajaan NGO bagi meringankan beban penduduk terjejas dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Beliau berkata demikian di Kompleks Islam Putrajaya selepas melancarkan bilik gerakan banjir Yadim serta menyerahkan sumbangan kepada 80 penghantar makanan, pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan. Bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk lebih banyak laporan berita negeri-negeri dalam Berita Wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Aisyah dengan perkembangan tersebut. Pentadbiran Sarawak berpaksi Sarawak sentrik pastikan tiada yang terkecuali menerima manfaat daripada agenda pembangunan negeri. Untuk butiran lanjut, kita terus ke Kuching, Sarawak bersama Vanessa yang sudah bersedia di sana. Silakan Vanessa. Terima kasih Syahida, salam sejahtera dan salam hormat. Pentadbiran negeri ini berpaksikan Sarawak atau Sarawak sentrik bagi memastikan semua kaum dan agama mendapat manfaat daripada agenda pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kepimpinan Sarawak sentrik ini memberi keutamaan kepada tindakan dan dasar yang adil kepada semua pihak. Jelasnya tiada kaum yang mampu memerintah Sarawak secara bersendirian. Sebaliknya, pentadbiran negeri yang berpaksikan keperluan dan manfaat Sarawak serta rakyatnya dilaksanakan dengan pelibatan semua kaum telah memastikan Sarawak mampu membangun mengikut acuannya sendiri. Sebab itu dasar kerajaan pimpinan kita daripada Allahyarham Tun Rahman, Tun Taib dengan saya adalah Sarawak Center. Bukan kaum center. Kerana kita tak adil pada semua. Dengan memiliki undang-undang sendiri serta mempertahankan undang-undang negeri dan menggunakannya dengan sebaiknya, ia juga telah membantu Sarawak mengembang sosio-ekonomi negeri. Memberi contoh kejayaan perjanjian antara kerajaan negeri dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam menyelesaikan isu berkaitan pengurusan minyak dan gas, Datuk Patinggi Abang Johari berkata ia merupakan antara cara Sarawak mempertahankan undang-undang negeri yang berpaksikan kepentingan Sarawak. Ketua Menteri berucap demikian pada Majlis Pecah Tanah projek pembinaan Wisma Melayu Sarawak di Kuching. Fasa pertama projek bernilai sekitar RM5 juta itu di Jalan Diplomatik Putrajaya dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Bangunan di tapak seluas 2.63 hektar berkonsepkan Tengkolok Melayu itu bakal memiliki bilik persidangan yang mampu menempatkan 2,000 orang, bilik seminar dan mesyuarat, galeri, pejabat, surau, ruang parkir serta taman rekreasi. Kira-kira 500 penduduk di Kampung Merakai Serian kini menikmati bekalan air bersih dan terawat selepas pelaksanaan projek saluran paip baru sepanjang 12.8 km. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, projek pembukaan saluran paip bernilai RM5 juta itu dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Jelas Datuk Seri Dr. Steven, projek tersebut siap pada Disember tahun lepas melibatkan pembinaan saluran paip dari Simpang Ladang Gedong ke Kampung Merakai serta pemasangan paip komunikasi untuk 70 buah rumah dan sebuah sekolah. Ia sekaligus menyelesaikan isu bekalan air bersih dan terawat yang membelenggu penduduk di Kampung Merakai Serian yang hanya bergantung air hujan sebagai sumber utama. Beliau berucap pada majlis perasmian projek utiliti Merakai bahagian Serian di Dewan Kampung Merakai Serian. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi memberitahu sejumlah lebih RM5,998,000 diperuntukkan bagi melaksanakan projek penyambungan elektrik ke Kampung Merakai yang memberi manfaat kepada 69 buah isi rumah. Ia selaras dengan usaha kerajaan negeri untuk merealisasi visi mencapai liputan bekalan elektrik seluruh Sarawak menjelang tahun 2025.
Rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia dinasihatkan untuk tidak balik ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Krismas atau bercuti hujung tahun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, nasihat itu dibuat berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di zon-zon merah di Semenanjung Malaysia. Jelasnya, rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia pernah diminta untuk tidak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menyambut Gawai Dayak dalam tempoh PKP bersyarat. Profesor Datuk Seri Dr. Sim yang juga Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menyatakan demikian di Kuching. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Dr. Sim meminta pihak berkuasa tempatan PBT untuk meningkatkan lagi penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP untuk menghentikan penularan COVID-19. PBT ujarnya juga perlu memastikan tiada pertambahan kes positif atau kluster baharu, lebih-lebih lagi selepas sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru 2021. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan di Kuching. Seramai 125 kaki tangan daripada 6 agensi, antaranya Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan menerima anugerah dalam majlis tersebut. Program tambang bas kadar rata RM1 yang dilaksana di 3 bandar utama di Sarawak mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai dengan peningkatan jumlah penumpang menaiki perkhidmatan awam itu. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, berdasarkan rekod pada bulan Mei, seramai 12,567 penumpang dicatatkan menaiki perkhidmatan tersebut dan meningkat kepada 206,470 orang pada bulan Oktober lepas. Di Sibu, sebanyak 4,834 penumpang direkodkan pada bulan Mei dan 76,895 penumpang pada Oktober. Manakala di Miri, seramai 7,823 penumpang direkodkan pada Mei dan melonjak kepada 64,284 penumpang pada Oktober. Di Kuching, program tersebut yang bermula pada bulan Jun mencatatkan seramai 17,787 penumpang pada bulan Jun dan meningkat kepada 65,291 penumpang pada Oktober. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media selepas mengadakan pertemuan dengan Persatuan Syarikat Bas Sarawak di Kuching. Datuk Lee memaklumkan persatuan itu menyokong penuh program berkenaan dan sepakat ia harus diteruskan. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada operasi bas mereka tetapi juga meringankan beban kewangan kepada golongan berpendapatan rendah yang bergantung pada pengangkutan bas awam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengingatkan penduduk di kawasan rendah dan tinggal di tebingan sungai di Limbang supaya peka dengan keadaan semasa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang Clarence D. Primus Tiandun berkata, ketika musim tengkujuh ini, hujan berterusan boleh mengakibatkan banjir berlaku, seterusnya mengundang bahaya kepada penduduk di kawasan berisiko sekiranya alpa. Bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin, pemantauan di kawasan-kawasan berisiko kerap dilakukan oleh JBPM Limbang. Kami fokuskan kepada yang kawasan-kawasan rendah, tebingan sungai, terutama sekali di Ulu Mendamit ini. Ulu Mendamit, Sungai Ukong, Batu Danau, Kampung Mendait, Jalan Kubong. Memang kami selalu buat rondahan ini, dipergiatkan lagi lah. Bercakap demikian kepada pemberita ketika membuat pemantauan di Sungai Limbang, Clarence memberitahu JBPM kini bersiap siaga sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan luar jangka berlaku. Ini termasuk persediaan aset dan logistik serta penugasan anggota sekiranya pusat pemindahan sementara dibuka. Sementara itu, penduduk di Kampung Binjai yang ditemui memberi harapan berikut. Kalau boleh lah bagi kami lah, kami di kampungan ni lah. Dapatan kami kan pertanian. Kan kalau banjir basah tu musnah je tu kan kebun kami. Macam mana tu kalau boleh peparitan di apa ni kami diusai. Kan usai pulang dulu, tapi kalau boleh kami dalamkan libat pembaritan pembuangan air tu kan kalau banjir dapat dia turun. Kalau boleh lah buatlah benteng supaya air yang tu dari sana kalau dapatlah parit-parit tu di apa tu kata orang di mengeluarkan air cepatlah keluar. Mereka juga berharap kenangan ngeri banjir besar yang berlaku pada tahun 2015 tidak berulang lagi.
Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa dengan perkembangan tersebut. Penduduk di kawasan PKPD Taman Telipuk Ria digesa tampil membuat saringan COVID-19. Untuk butiran lanjut, kita bersama Muhammad Dia Sahlan yang bersedia di Kota Kinabalu. Silakan dia. Ya Syahida, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya 50% daripada kira-kira 18,000 penduduk perumahan Taman Telipuk Ria Tuaran yang kini menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD tampil membuat saringan COVID-19. Justru penduduk yang belum berbuat demikian diminta segera menunaikan tanggungjawab mereka sepanjang tempoh PKPD yang dilanjutkan sehingga 24 Disember ini. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata, ujian saringan itu penting bagi memastikan penularan pandemik COVID-19 dapat dikawal demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Saya mengharapkan benda ini daripada penduduk di Telipuk Ria sana, turunlah. Jangan lagi bersembunyi di rumah masing-masing, turun memberi kerjasama. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas merasmikan program Jalinan Murni PDRM di Kampung Penimbawan Tuaran. DSP Hamizi berkata penduduk yang bekerja dalam perkhidmatan penting yang selesai membuat saringan dan disahkan negatif COVID-19 akan diberi kelonggaran untuk bekerja. Usahawan kraft tempatan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 kini boleh memanfaatkan platform urus niaga dalam talian e-marketplace MyCraft Shop yang diwujudkan Kraft Tangan Malaysia. Pewujudan platform berkenaan merupakan antara pelan pemulihan ekonomi agensi itu bagi membantu usahawan memasarkan produk masing-masing. Platform yang berkonsepkan Global Reach Local Identity itu berfungsi sebagai hub informasi berkaitan industri kraft negara selain menawarkan perkhidmatan jual beli secara dalam talian. Ia antara lain melibatkan hasil tekstil, hasil rimba, hasil logam, hasil tanah dan aneka kraft yang diolah menjadi pakaian, aksesori fashion, cenderahati dan hiasan rumah. Pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah Fazlin Muhammad Zak berkata, inisiatif itu bukan sahaja sebagai hub kraft, malah menyediakan bantuan teknikal dari segi fotografi, penyediaan video, suntingan gambar dan keterangan produk sehingga proses muat naik ke dalam e-marketplace. Ia bagi memudahkan komuniti yang kurang mahir dalam bidang berkenaan. Di negeri Sabah sendiri terdapat 31 usahawan yang terlibat secara langsung dan disasarkan sehingga hujung tahun ini, di bulan Disember ini, kita sasarkan lebih lagi usahawan di negeri Sabah terlibat dan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah juga mensasarkan sebanyak 200 lagi produk baru bakal dimuat naik. Fazlin yakin dengan adanya MyCraft Shopee, kepelbagaian produk kraft Sabah yang unik mampu dipasarkan secara lebih meluas sekaligus membantu merancangkan semula ekonomi negara. Sehubungan itu, beliau meminta usahawan kraft Sabah mendaftar sebagai usahawan di bawah MyCraft Shopee dalam talian secara percuma. Usaha menyalurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk terkesan pandemik COVID-19 diteruskan oleh pelbagai pihak. Antaranya Parti Islam se-Malaysia PAS Sabah yang menyasarkan pengagihan 20,000 bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas di seluruh negeri. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata setakat ini lebih 6,000 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk yang dikenal pasti. Bantuan itu disalur melalui dana PAS Sabah dan peruntukan kerajaan negeri serta beberapa badan bukan kerajaan NGO di Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai program sentuhan kasih PAS Sabah selepas jelajah pantai timur Sabah di Kampung Pasir Putih, Tawau. Lebih 130 bantuan bakul makanan diagihkan kepada penduduk terjejas di daerah Tawau dan Kalabakan dalam jelajah kali ini. Dr. Ali Akbar yang juga adun dilantik berkata, program seterusnya akan menyantuni penduduk di daerah Pitas dan Ranau. Beliau berharap bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga yang terjejas untuk membeli keperluan dapur.
Baik, situasi semasa wabak denggi dan kolera di Sabah. 10 kes baharu wabak denggi dicatat di 6 daerah semalam, menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini meningkat kepada 3,917 kes. Daerah Tawau mencatat bilangan kes baharu tertinggi dengan 3 kes, diikuti Kota Kinabalu dan Sandakan masing-masing 2 kes dan masing-masing 1 kes denggi di Lahadatu dan Tenem. Berdasarkan infografik Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, sehingga semalam sebanyak 8 wabak aktif denggi dikesan di seluruh negeri, iaitu masing-masing 3 di Kota Kinabalu dan Tawau, manakala selebihnya di Lahadatu dan Semporna. 3 lokaliti wabak aktif denggi di Kota Kinabalu ialah Kampung Tebobon yang merupakan kawasan hotspot dengan kumulatif kes sebanyak 20, Taman Fuyen Fasa 4 dan Kampung Unggun yang masing-masing mencatat 2 kes kumulatif. Status wabak di kedua-dua kawasan bagaimanapun terkawal. Daerah Tawau turut mencatatkan 3 lokaliti wabak aktif denggi iaitu di 107 Batu 10 Padang Tembak, AP 03 Batu 2 Lorong Sadani dan 56 Kampung Berantian. Kesemuanya terkawal. Manakala 2 lokaliti wabak aktif denggi di daerah Lahadatu dan Semporna juga terkawal. Antara gejala demam denggi ialah sakit perut dan cirit-birit, muntah-muntah, demam dan sakit kepala, sakit otot dan sendi serta ruam merah. Jumlah kematian akibat wabak denggi di Sabah kekal 16 kes. Sementara itu, tiada pertambahan kes baharu wabak kolera semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 158. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19, kita mesti menang. Baik, kembali semula bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan, Syuh. Bagi mengatasi masalah pengangkutan murid ke sekolah, kerajaan telah meluluskan pembinaan bangunan asrama baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Libaran Sabah yang dianggar bernilai 17 juta ringgit. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya, peruntukan disalur di bawah Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 pada tahun depan itu juga diharap dapat mengatasi masalah ketidakhadiran murid yang tinggi. Cadangan skup kerja adalah pembinaan bangunan asrama berkapasiti 200 orang murid, iaitu 100 untuk murid lelaki dan 100 untuk murid pelajar perempuan, sebuah dewan makan, rumah waden dan lain-lain kemudahan yang berkaitan. Kos yang dianggarkanlah sebanyak 17 juta ringgit dan akan dijangka, belum ditenderkan dan akan dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2021. Muslimin berkata peruntukan bagi pembangunan asrama baharu itu sebelum ini tidak diluluskan dengan projek pembinaan bangunan gantian penuh SMK Libaran di bawah RP1 RMK11 pada tahun 2016. Katanya sehingga 31 November lalu, projek bernilai 29.6 juta ringgit yang merangkumi pembinaan 24 bilik darjah itu telah mencapai status kemajuan 95.5%. Sebanyak 13 daripada 64 projek jalan luar bandar PJLB yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 bagi negeri Sarawak telah siap sepenuhnya. Sebanyak 39 projek sedang dalam peringkat perlantikan perunding dan reka bentuk. 3 projek sedang dalam peringkat perolehan, 9 projek dalam pembinaan dan 13 projek telah siap sepenuhnya.
Baik, kita ke berita seterusnya. Projek air panas Gadik telah diluluskan pembinaannya secara lebih bersepadu dengan kos bernilai lebih 14 juta ringgit. Perkara itu diumumkan Exko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis. Muhammad Jailani berkata projek yang akan bermula tahun depan itu dijangka mengambil masa 18 bulan. Ada lain komponen dia banyaklah, gerbang utama, lepas tu kolam yang untuk mandian lain, kolam untuk rendam kaki dan sebagainya, termasuk infrastruktur prasarana yang perlu diperbaiki, termasuk infrastruktur dan prasarana sekitar taman air panas Gadik ini. Apa yang sedia ada sekarang memang dah ada independent operator. Tetapi infrastruktur tu tidak memungkinkan ini menjadi satu tarikan pelancong yang utama. Jadi sebagai landowner atau pemilik tanah tersebut, PKNM mesti melakukan pembaharuan atau pembaikan ataupun kemajuan supaya ia akan menjadi satu pusat tarikan pelancong yang utama. Muhammad Jailani berkata demikian kepada pemberita sebagai mengulas soalan adun Gadik G. Saminathan pada hari kedua persidangan Dun Melaka. Dalam pada itu mengenai promosi produk pelancongan, beliau menjelaskan ia bakal dilaksanakan secara menyeluruh dalam usaha menarik pelancong ke Melaka, khususnya ke Dun Gadik. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar 260 ekor burung murai batu bernilai RM108,000. Seorang lelaki berusia 42 tahun turut ditahan di Sungai Rengit, Kota Tinggi, Johor, 8.30 malam semalam. Komandan PPM Wilayah 2 Asisten Komisioner Muhammad Zailani Abdullah memaklumkan serbuan dijalankan selepas anggota bertugas mengesan kereta suspek dalam keadaan mencurigakan. Pihaknya bertindak mengekori dan meminta suspek sebelum menemui kesemua burung berkenaan dalam keretanya. Suspek dan rampasan dibawa ke Markas Taktikal PPM Wilayah 2 Pengerang untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Pemulihan Hidupan Liar 2010. Seorang lelaki ditahan bersama dadah jenis heroin dan syabu dalam op tapis yang dijalankan di sekitar kawasan Mahang, Kulim, Kedah petang semalam. Selain dadah heroin seberat 341.5 gram dan syabu seberat 11.03 gram, turut dirampas ialah motosikal milik suspek. Ketua Polis Daerah Kulim Superintenden Azhar Hashim dalam kenyataannya memaklumkan lelaki berusia 30 tahun itu turut mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 15-1 dan 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1983. Suspek direman selama 7 hari bermula hari ini dan ditahan di lokap IPD Kulim di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika ia disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman mandatori gantung sampai mati. Perkembangan bola sepak tempatan, kebolehan luar biasa khususnya kemampuan melakukan aksi akrobatik ketika melakukan jaringan sepanjang mewakili UiTM FC menjadi faktor utama Terengganu FC TFC mendapatkan khidmat Muhammad Arif Muhammad. Arif kini menjadi pemain keempat yang diikat TFC bagi mengharungi kempen Liga Malaysia 2021 dan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia tahun depan. TFC dalam kenyataan hari ini memaklumkan sepakan akrobatik yang dilakukan pemain berusia 25 tahun itu sehingga berjaya membawa UiTM FC ke peringkat suku akhir Piala Malaysia buat julung kalinya telah memikat hati pihak pengurusan TFC. Bukan itu sahaja, Arif dilihat lebih selesa dan menonjol di bahagian sayap kesebelasan utama pasukan sebelumnya sekaligus dijangka mampu mengisi kekosongan posisi itu yang sebelum ini diisi Muhammad Faris Ramli dan D. Savindran. Sebelum ini TFC sudah mendapatkan khidmat 3 pemain lain iaitu bekas tonggak Pahang Muhammad Faizal Abdul Halim selain Syahrul Nizam Ros dan Nik Akif Syahiran Nikmat yang beraksi bersama Kelantan musim lalu.
Bakat luar biasa yang dimiliki pemain muda Anas Nadawi telah mencuri tumpuan Akademi Bola Sepak di Sepanyol sekaligus terpilih menyertai institusi berkenaan. Akademi The Next Generation Sports TNGS yang berpengkalan di Valencia sebelum ini juga pernah membawa masuk beberapa pemain bola sepak muda negara beraksi di klub-klub luar negara. Bakat Anas Nadawi mula dicungkil menerusi projek Yakult ASEAN Dream sebelum dibawa masuk ke akademi tersebut bersama abangnya Amar Makruf. Anas dan Amar telah terpilih daripada 30 orang yang diambil dari seluruh dunia. Mereka kemudian akan menjalani latihan selama beberapa bulan sebelum berpeluang menyertai pasukan yang beraksi di Liga Division 2 dan 4 di Sepanyol. Sebelum ini, Anas Nadawi merupakan salah seorang peserta yang mewakili Malaysia ke Yakult ASEAN Dream Project ADP 2019 Jepun dan pernah menjalani latihan bersama klub Cerezo Osaka di Jepun. Baik, Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS yang ditubuhkan 3 Mac 2013 bersama fakulti sulungnya iaitu Fakulti Pengajian Islam terus mengorak langkah menjadi pusat pengajian Islam terkemuka negara. Dengan 22 program pengajian ditawarkan, KUIPS kini terus menggerakkan visi dan misi penubuhan untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berjaya di dunia malah di akhirat. Laporannya bersama wartawan Wan Nur Azli Wancik. Sehingga November lalu, KUIPS mempunyai 1,088 pelajar, 985 daripadanya pelajar tempatan. Manakala 103 lagi pelajar antarabangsa dari 13 negara antaranya Thailand, Indonesia, Nigeria, Vietnam, Myanmar dan Pakistan. Mereka kini mengikuti pengajian di 4 fakulti iaitu Fakulti Pengajian Islam, Perniagaan dan Sains Pengurusan, Muamalat dan Keuangan serta Al-Quran dan Sunnah. Mana-mana universiti di dunia pun tidak ada universiti yang tidak ada fakulti pendidikan. Saya mula memikir tentang penubuhan Fakulti Pendidikan Islam di KUIP. Tapi dalam tempoh masa yang agak panjang sikit, mungkin setelah kita berpindah ke kampus tetap. KUIPS menyasarkan peningkatan kemasukan pelajar antarabangsanya tahun hadapan seiring perancangan strategi 2021-2025 ke arah mencapai penarafan universiti penuh. Gabungan kepakaran-kepakaran yang ada di Perlis, saya di ALP dengan apa yang ada dan tokoh-tokoh di Perlis, kita cuba bangunkan universiti ini. Dan alhamdulillah nampaknya langkah-langkah kita menuju ke arah yang memungkinkan kita mewujudkan universiti yang cemerlang, insya-Allah. Kerjasama strategik turut dijalin dengan pelbagai universiti dan kolej universiti tempatan dan antarabangsa dalam memperkukuh penawaran pengajian. Kita dah bekerjasama dengan Universiti UIAM dan kita membagi beasiswa. Ya, membagi beasiswa 50. Universiti Jamaludin, Universiti Islam Malaysia, kursi chair dia kan, yang oleh Tuanku Raja sendiri di bawah MAIP, Majlis Agama Islam. Dan sebenarnya datangnya daripada kita lah. UIA saja 50 PhD. Bayangkan tu, KUIP tu nampak kecil lah, tapi impact ni betul besar. Sebagai sebuah pusat pengajian berteraskan Islam yang diwujudkan MAIS, pelbagai pendekatan dilaksana bagi mengenengahkan bidang ilmu bersumberkan Al-Quran dan Hadis. KUIP kita letakkan di bawah pelan strategik kita lah. Antara pelan strategiknya adalah untuk menjadikan Perlis sebagai sumber rujukan global, dan MAIPS melalui KUIPS akan berperanan lah untuk menjadi faktor penyumbang yang terbesar kepada rujukan sama ada dalam soal agama Islam, soal pengurusan, zakat, wakaf dan sebagainya. Maka Perlis lah kita cuba tunjulkan. KUIPS diyakini mampu melahirkan graduan yang berperanan mengembangkan ilmu Islam. Wan Azli Wancik,
Berita RTM. Ini perkembangan di Terengganu pula susulan musim bah di negeri Terengganu. Pengusaha di Kampung Alur Ketiter Marang menanggung kerugian puluhan ribu ringgit selepas tanaman musnah ditenggelami banjir. Wan Muhammad Zani Wan Jusoh berkata lebih 34,000 pokok jagung yang sepatutnya dituai awal bulan ini musnah dengan kerugian RM25,000. Tahun ni luar cakap lah, mana biasa banjir lewat sikit. Tahun ni dia awal, dia mari awal. Itu biasa gedang kok kutik jagung ni. Tahun ni tak ada kutik. Sebab dia mari biasa je tengah-tengah bulan 12. Tahun ni dia awal, bulan 11 tu mari dah banjir. Jadi tak ada nak, itulah. Manakala pengusaha cili Rashid Awang tidak menjangka kebun cili miliknya dipenuhi air sedalam 1 meter. Namun menurutnya, dia bernasib baik kerana sempat menjual sebahagian daripada hasil tanamannya. Memang dah biasa dengan banjirnya, tapi tahun ni agak berat sikit, dalam sikit pada yang biasa. Lepas tu, asis tu, boleh tekan separuh dah ambil. Yang bakinya di pokok-pokok ni yang maknanya teruk lah. Baik saudara, dengan itu berita wilayah edisi 10 Disember berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Dan sentiasa amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam hormat.